So kita mulakan kita punya ni hari ni. Okay. So kalau awak tengok dalam buku teks lah, untuk pelajar yang dah buka buku teks. Okay. Bab yang pertama ni adalah pengenalan kepada kemahiran saintifik. Okay, pengenalan kepada kemahiran saintifik. Okay, so kejap Okay, so untuk pengenalan kepada penyiasatan saintifik ni, okay, kita ada 7 subtopik. Okay, kita ada 7 subtopik. Okay, so hari ni kita akan masuk yang 1.1 dulu. Okay, kita akan masuk 1.1. Sekejap cikgu present. Okay, so yang pertama sekali awak kena tahu apa maksud sains. Okay, apa maksud sains? Sains tu adalah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Okay, maksudnya ilmu sains ni dia terhasil daripada pemerhatian. Okay, pemerhatian manusia terhadap fenomena alam semula jadi. Okay, contoh macam dia tengok pelangi. Okay, dia tengok pelangi, tengok kilat, tengok dengar guruh. Okay, so dia tertanya-tanya macam mana perkara itu terjadi, macam mana fenomena itu terjadi. Dan kemudian bila dia tertanya-tanya, dia akan buat eksperimen. Betul tak? Dia akan buat uji kaji. Dia akan cuba mencari jawapan untuk soalan dia tu. Okay, so sebab itulah daripada situlah sains ni terhasil, ilmu sains ni terhasil. Seterusnya awak dah tahu maksud sains. Okay, awak kena tahu apa kepentingan sains, okay, dalam kehidupan seharian. Okay, apa kepentingan sains dalam kehidupan seharian? Okay, kita tengok Okay, yang ini yang cikgu ambil daripada buku teks. Okay, kalau awak tengok daripada buku teks, inilah dia punya yang dibagikan kepentingan sains. Okay, tapi sebenarnya ada banyak lagi lah selain daripada yang dalam buku teks ni. Okay, antaranya yang pertama dalam bidang kejuruteraan. Okay, contoh kita nak bina bangunan-bangunan yang tinggi kan, pencakar langit. Pencakar langit tu maksudnya yang tinggi-tinggi, yang canggih tu, ada ilmu sains kat situ. Okay, yang kedua contohnya macam yang kita buat sekarang ni. Kita boleh belajar di rumah menggunakan Gmeet, Google Meet. Kenapa? Sebab kita ada penciptaan satelit yang menyebabkan komunikasi tu boleh jadi lebih cepat dan efektif. Maksudnya cepat tu cepat tahu kan? Okay, efektif tu maksudnya awak walaupun awak berada di rumah, cikgu ada kat rumah cikgu, awak di rumah awak, tapi kita masih boleh berkomunikasi. Boleh tengok muka awak. Awak boleh tengok muka cikgu, cikgu boleh tengok muka awak. Itu sebab ada satelit ni lah. Okay, yang ketiga dalam bidang pertanian. Okay, dalam bidang pertanian pun ilmu sains tu penting. Okay, sebab kalau kita tanam pokok, nak pokok tu hidup dengan subur, kita kena ada baja. Betul tak? Okay, bila ada selain daripada tu, bila pokok ni dia mesti akan kena serang kan, dengan serangga ataupun dengan siput babi lah, macam-macam lah yang akan serang pokok kita tu, yang akan merosakkan pokok kita tu. So kita kena ada racun untuk bunuh serangga tu. Okay, dan ataupun awak pernah tengok tak orang tanam pokok tapi tak guna tanah? Pernah tengok tak? Pernah. Okay, itu namanya kaedah hidroponik. Okay, so orang manusia ni dia mengkaji macam mana kalau tak ada tanam, macam mana kita nak tanam sayur, macam mana kita nak tanam pokok. So dia kajilah. Bila dia kaji, dia keluar dengan satu kaedah hidroponik. Maksudnya tak ada tanah pun kita boleh tanam pokok. Okay, so seterusnya, okay, macam apa yang berlaku dalam bidang perubatan pun
contoh yang sekarang ni, apa yang menyebabkan awak kena belajar kat rumah ni? Kita ada pandemik apa? COVID-19. COVID-19 kan? Okay, so COVID-19 tu yang orang takut sangat sebab dia tak ada ubat lagi dan dia tak ada vaksin lagi. Dia baru, vaksinnya baru dicipta. Okay, so kalau kita tak ada ilmu sains, macam mana kita nak cipta vaksin, antibiotik? Okay, sebab vaksin dan antibiotik ni lah yang membantu untuk kita kawal penyakit yang berjangkit ni. So bila kita dapat kawal penyakit berjangkit, kita akan dapat mengurangkan kematian lah, pada kematian yang berlaku. Macam sekarang kan awak tengok kan, hari-hari Ketua Pengarah Kesihatan umumkan ada 7 orang meninggal, ada 14 orang meninggal. Hari-hari ramai yang meninggal disebabkan COVID-19. Okay, so sebab vaksin pun baru dicipta, jadi kita kena tengah tunggulah keberkesanan vaksin tu. Okay, so seterusnya, okay, kita tengok apa bidang sains. Okay, bidang yang ada dalam sains ni. Okay, sains ni maksudnya dia ada banyak bidang. Okay, contoh antaranya adalah bidang fizik. Okay, mungkin awak pernah dengar lah kalau awak ada kakak tingkatan 4-5 yang ambil kelas sains tulen, dia ada belajar fizik. Okay, ada biologi, okay, ada kimia, okay, ada geologi, ada astronomi dan ada meteorologi. Cikgu Yani, kalau I tengok list di sini, ramai Chinese, saya tengok list dalam kehadiran student, ramai pelajar Cina. Saya nak buat satu kajian, saya nak tahu, saya cuma nak tahu pelajar Cina kebanyakan dari SJKC. 你们从华小上来的, ada tak sesiapa yang tak boleh faham bahasa Melayu yang Cikgu Yani cakap sekarang? You tolong letak di bahagian chat. Ada tak yang tak faham? Ataupun dia dengar pun dia tak tahu apa yang Cikgu Yani cakap. Awak jangan malu, saya cuma nak tahu sahaja. Kalau ada bagi tahu saya, I bagi sedikit benda penting saya boleh cakap bahasa Cina untuk anda. Dan kalau tak ada, saya teruskan semua kepada bahasa Melayu. Okey, contoh yang tadi slide dengan cikgu. Cikgu Yani boleh tunjuk tak slide tadi yang banyak bidang-bidang tu? Ada 6 bidang tu. Ikut sikit je. Okey. Yang warna kuning tu. Okey, fizik fizik 是物理。关于电那些的物理的biology 是生物。biology tentang benda hidup. Okey, 生活东西，生物动物、植物和微生物的。kimia 是化学产品的。OK， geology 是关于土地的泥土那些关于，看到吗？ tanah 是泥土的 ，mineral tanah geology 关于泥土。astronomy tentang bintang kan, boleh tentang bintang 关于星星的天文星学。meteorology tentang cuaca 关于天气候的。OK Okey, Cikgu Yani teruskan. Okey, terima kasih Cikgu Ong. Seterusnya kita tengok apa kerjaya dalam bidang sains. Okey, tadi Cikgu ulang balik Okey, yang pertama tadi kita dah belajar tentang maksud sains. Okey, yang kedua tentang kepentingan sains. Yang ketiga tentang bidang yang ada dalam pengelasan dalam bidang sains. Okey, yang keempat ni kerjaya dalam bidang sains. Okay, so apa kerjaya yang ada dalam bidang sains? Okay, jadi contoh-contohnya adalah untuk fizik. Okay, untuk fizik ni kalau awak pernah dengar ahli astronomi, ahli oceanografi, guru, ahli meteorologi, jurutera, okay, ahli fizik. Ini contoh-contoh lah pekerjaan. Okay, kalau bidang biologi, maksudnya contoh awak nak jadi engineer kan, jurutera is engineer. So awak kena pandai fizik lah. Okay, awak kena minat dengan subjek fizik yang berkaitan dengan fizik. Okay, so okay, biologi pula, contoh nak jadi doktor ke, okay, nak jadi ahli zoologi tu yang berkaitan dengan haiwan lah, yang jaga haiwan ni. So dia kena pandai, dia kena minat dengan biologi lah, subjek biologi. Okay, kimia pula yang berkaitan dengan ubat, ahli
farmasi, ahli forensik, ataupun ahli kimia atau kemis kan. Dia kaji-kaji contoh kan macam Colgate ubat gigi. Cikgu ni asyik bagi ubat gigi je kan. Contoh nak buat sabun. Okey, sabun tu nak cipta sabun, kalau awak tengok dekat kedai ada banyak jenis sabun kan. Ada sabun antibakteria lah, ada sabun memutihkan lah, ada sabun yang nak bagi wangi je. Itu semua kerja ahli kimia lah. Dia kena kaji, dia kena buat kajian. Dan contoh lagi bila awak makan aiskrim kan, ada yang perisa durian, ada perisa strawberry, ada perisa jagung. Tapi dalam tu ada jagung tak? Ada kan? Itu semua ada rasa jagung, rasa strawberry. Itu pun kerja ahli kimia. Okay, kimia ni menarik lah sebab cikgu orang kimia, cikgu cakap kimia menarik lah. Tak tahulah awak. Okay, yang seterusnya kalau geologi ni berkaitan dengan tanah lah tadi tu lah, ahli geologi. Dia mengkaji tanah ni sesuai tak untuk tanah ni sesuai tak untuk buat ni, macam tu lah. Okay, seterusnya kita tengok inovasi teknologi. Okay, disebabkan sekarang ni teknologi semakin terkini kan, jadi setiap hari kita tengok ada je ciptaan baru. Okay, ada je manusia yang nak mencipta benda yang baru. Okay, contoh sebab apa kita buat penciptaan ni, siapa boleh bagi sebab pada awak rasa kenapa ada inovasi, kenapa kena ada inovasi? Ada tak yang dia terfikir kenapa kena buat inovasi? Contoh dah cipta kereta tapi nak buat lagi kereta yang laju, ataupun nak buat lagi kereta yang macam ni macam tu. Okey, kenapa? Apa tahu? Memudahkan kehidupan manusia. Okey, pandai Harshini, betul? Memudahkan kehidupan manusia, betul? Lagi tak? Nak mudah aja kita ni semua nak mudah aja. Yang susah tak nak. Evolusi. Okay, adik cakap evolusi. Membazirkan masa, menjimatkan masa. Betul. Kau tu sebetulnya menjimatkan masa. Okay. Evolusi ni maksudnya perubahan lah yang berlaku pada teknologi. Okay, contoh dulu telefon cuma boleh call je kan. Okay, tak boleh boleh call sahaja, tak boleh hantar mesej. Kemudian ada telefon yang boleh hantar mesej. Okay, kalau awak sekarang pun ada lagi. Kemudian ada pula handphone yang boleh dengar muzik. Okay, sebelum ada internet, cikgu merasa pernah ada handphone yang boleh dengar muzik dulu. Okay, lepas tu boleh dengar muzik, orang nak tengok video pula. Boleh ada video. Dan bila dah boleh tengok video, macam mana nak dapatkan video dengan muzik tu? So ada yang boleh melayari internet. Baru dah datang internet tu. Okay, itu evolusi lah perubahan yang berlaku. Okay, ada yang cakap membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Okay, betul. Ini terlalu pandai. Okay, bagus. Betul, untuk menyelesaikan masalah. Contoh Contoh nak bagi menyelesaikan masalah ni, payung lah. Payung pun cikgu bagi yang simple dulu. Bila hujan nak bergerak susah. So macam mana ni nak bergerak? Tak boleh nak bergerak kalau hujan. So dia cipta payung. Itu pun salah satu yang paling mudah lah cikgu. Tak boleh nak fikir sekarang ni yang susah-susah. Mencanggihkan teknologi, until untuk mencanggihkan teknologi. Teknologi memang dah canggih lah sekarang ni. Okay, ni kurang tepat lah. Agisa ni kurang tepat. Okay, memudahkan kerja harian. Okay, sama tadi, memudahkan kerja, menjiputkan masa untuk ulang alik. Okay, mungkin ni dia kata dalam bidang pengangkutan kan. Contoh macam dulu ada kereta api je. Sekarang dah ada LRT yang lagi laju daripada kereta api. Pandai. Okay, boleh. Okay, menambah baik meningkat kualiti hidup. Okay, betul Hashini. Betul. Cikgu, suara cikgu kurang kuat lah. Okay. Tak kuat Okay, ni kuat tak? Mungkin sebab cikgu jauh kot daripada ni. Okay tak? Tapi saya rasa kuat lah. Okay. Mungkin Maidin tu cuba apa? kuatkan volume dia. Volume dia. Sebab saya rasa dah sangat kuat lah.
Saya pun dah Okay. cukup kuat lah dengan sampai berapa persen lah laptop saya ni. Ataupun awak pakai ni lah, pakai apa? Earphone. Okay. So ada banyaklah sebab kenapa inovasi tu ada kan. Bagus, ramai yang bagi jawapan. Okay, so mungkin itu contoh soalan kebat lah yang boleh keluar. Walaupun tak ada dalam kat sini ada. Mesti ada membantu menyelesaikan masalah kehidupan seharian. Okay, betul. Kawan awak dah cakap kan? Banyakkan mesin dan alat yang kita gunakan, contohnya kereta dan sebagainya. Okey, ni untuk membantu menyelesaikan masalah. Okey, so hadiah Nobel ni, okey, bila contohlah awak ahli sains dan awak ada buat inovasi, okey, dalam bidang apa-apa pun, awak akan boleh dapat hadiah Nobel. Ini yang kira antarabangsa lah, hebat lah kalau awak boleh dapat ni. Mungkin awak daripada sekarang awak boleh tanamkan cita-cita, saya nak dapat hadiah Nobel ni. So awak boleh cipta sesuatu yang orang lain tak cipta lagi. Okay, hadiah Nobel. Okay, so sampai untuk 1.1 sampai yang tadi je. Okay, jadi ada kalau kita tengok ada 5 lah benda yang kita belajar hari ni. Okay, yang pertama awak kena tahu apa maksud sains. Okay, maksud sains. Mungkin kalau awak tak sempat nak sekejap kalau awak tak sempat nak ni, sekejap cikgu buka satu slide baru. Cikgu tak nak awak dengar je. Okay, so wah, apa yang cikgu dah buat ni? Okay, sekejap Okay, so tadi untuk yang 1.1 ni, okay, jadi yang pertama awak kena tahu maksud sains. Okay, maksud sains. Apa maksud sains? Okay, yang kedua awak kena tahu kepentingan sains. Okay, mungkin tadi awak dengar cikgu ni apa membebel ni. Okay, tapi balik nanti lepas ni awak tengok balik. So tadilah ni apa yang cikgu bebel tadi. Okay, maksud sains. Yang kedua kepentingan sains. Okay, yang ketiga pengelasan bidang sains. Tadi ada berapa pengelasan bidang sains tadi kan? Okay. Yang keempat adalah kerjaya dalam bidang sains. Dan yang kelima inovasi dalam bidang sains. Okay, so lepas ni awak pastikan awak ingat kelima-lima ni. Okay, awak ingat apa maksud sains. Okay, awak kena ingat apa kepentingan sains. Awak kena ingat apa pengelasan bidang sains. Ini tadi patutnya cikgu tulis pengelasan bidang sains lah. Okay, yang keempat kerjaya dalam bidang sains dan yang kelima inovasi. Okay, inovasi dalam bidang sains.